Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Zakaria, MK13004, pelajar separuh masa jurusan kejuruteraan mekanikal. Terima kasih kepada masyarakat kerana memberi saya peluang untuk berbicara mengenai dua topik yang cukup menarik: pembelajaran sepanjang hayat dan kedudukan lelaki sebagai khalifah di muka bumi. Tajuk pertama yang ingin saya utarakan ialah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan satu proses mendapatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetisi, sama ada secara formal atau tidak formal, berdasarkan pengalaman dan latihan. Daya saing global dan kepelbagaian keperluan telah mendesak individu supaya sentiasa memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka. Hal ini juga dituntut oleh majikan dan industri bagi meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, sejajar dengan pembangunan sosioekonomi negara, individu semakin sedar dan menghayati keperluan untuk penggayaan ilmu dan kemahiran demi kemajuan dan kepuasan diri. Pernah kita terdengar kata pujangga yang cukup puitis dan penuh makna: menuntut ilmu biar sampai ke negara China dan menuntut ilmu biar sampai ke liang lahat. Dalam kehidupan kita, ilmu merupakan sesuatu proses pembelajaran yang perlu kita tuntun sepanjang hayat kita. Pembelajaran sepanjang hayat ataupun pembelajaran sepanjang umur bermaksud aktiviti pelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan sepanjang hayat, khususnya orang dewasa. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan satu keseronokan pada mereka yang cintakan ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru. Dalam banyak keadaan, belajar kerana seronok dan memudahkan lagi usaha memahami atau menghayati sesuatu perkara, dan seterusnya akan mendorong seseorang itu untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang perkara tersebut. Proses pembelajaran merupakan proses pemalihan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan seseorang individu itu. Seterusnya kita ke tajuk yang kedua, iaitu kedudukan lelaki sebagai khalifah di muka bumi. Sejak awal kejadian manusia, Allah yang Maha Esa, pencipta sekalian alam, telah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan pelbagai keistimewaan. Bahkan manusia juga adalah sebaik-baik kejadian, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Surah At-Tin ayat keempat. Maka dengan itu, Allah memilih manusia sebagai khalifah, iaitu pemimpin di muka bumi, untuk mentadbir dunia setelah semua makhluk seperti langit, bumi, gunung ganang dan yang lainnya tidak menolak daripada menerima amanah sebagai khalifah. Namun begitu, pelantikan manusia sebagai khalifah ditentang oleh makhluk-makhluk Allah yang lain seperti malaikat dan jin, disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat pada manusia dalam memikul amanah tersebut. Lantaran itu, Allah telah mengurniakan ilmu kepada manusia untuk diangkat darjatnya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Memetik dalam satu petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman lagi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka berdasarkan dalil nakli tersebut, sejak awal penciptaan manusia telah diangkat sebagai pemimpin dalam mengurus dunia, di mana pada tangan manusia terletak kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam. Oleh itu, maju dan mundur, baik dan buruk, keadaan alam ini adalah bergantung pada manusia. Sejak itulah manusia telah bergelar seorang pemimpin, dan setiap manusia pasti akan diperhitungkan berkenaan dengan apa yang telah dipimpinnya. Sebagai kesimpulannya, seorang khalifah memerlukan ilmu, dan ilmu itu harus dituntut sepanjang masa, kerana dengan ilmu itu dapat membimbing manusia berteraskan akidah Islam tanpa terpesong daripada tujuan asal kehidupan. Peluang yang terbentang perlu direbut dalam usaha untuk mempertingkatkan potensi diri. Kepimpinan merupakan perkara asas yang wujud dalam kehidupan. Fungsi kepimpinan wujud di semua peringkat masyarakat mengikut hak dan tugas-tugas tertentu. Seseorang individu sekurang-kurangnya menjadi pemimpin kepada dirinya. Seseorang individu mungkin merupakan ketua keluarga,
ketua pertubuhan atau organisasi dan ketua negara. Ringkasnya, setiap individu yang mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepimpinan dalam Islam bersifat sepadu kerana Islam tidak hanya sebatas dalam urusan dunia atau urusan akhirat semata-mata. Dengan ajaran Islam, tetapi ajaran Islam meliputi segala urusan di dunia dan di akhirat, rohani dan jasmani, spiritual dan material, bagi tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Justru itu pemimpin dalam Islam mestilah dipilih dari kalangan manusia yang bertakwa, berilmu, berwibawa dan berkelayakan. Penyerahan kuasa kepada yang tidak berkelayakan dan sesuai menurut Islam adalah mengkhianati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.